Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nuraini. Hari ini kita akan bersama-sama dalam program e-Belajar yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Melaka bersama dengan Majlis Guru Cemerlang Melaka. Okey, untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sains tingkatan 4. Okey, standard kandungan 11.2 graf gerakan linear. Baiklah para pelajar, di akhir video ini, kamu akan dapat mentafsir jenis gerakan dari graf gerakan linear untuk menentukan jarak, sasaran, halaju purata dan pecutan. Okey, kita pergi kepada graf yang pertama iaitu graf sesaran melawan masa. Graf sesaran melawan masa digunakan untuk menunjukkan sesaran suatu objek yang bergerak berubah dengan masa. Okey, Rajah 11.13 menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi pergerakan seorang budak lelaki. Bolehkah anda menghuraikan gerakan budak lelaki ini? Okey, so soalan ni keluar, dia tanya kamu, boleh tak kamu nak huraikan gerakan budak lelaki ini? Okey, first kali yang kamu perlu ingat ialah graf sesaran melawan masa, okey, kecerunannya mewakili halaju. Okey, kecerunannya mewakili halaju. Okey, kita pergi kepada kosong ke A ataupun asalan ke A, yang mana kecerunan adalah positif dan seragam. Maka halajunya juga di sini adalah seragam. Manakala A ke B, kecerunan sifar, tiada kecerunan. Okey, jadi dekat sini halajunya juga adalah sifar. Dari B ke C pula, tengok B ke C, kecerunannya positif. Okey, bila kecerunannya positif, halajunya seragam. Dan seterusnya, kita pergi kepada C ke D. C ke D, okey, kecerunannya negatif. Okey, kecerunannya adalah negatif dan seragam. Kita boleh katakan di sini halaju negatif dan seragam bergerak pada arah yang bertentangan. Okey, halaju negatif dan seragam dia bergerak ke arah bertentangan. Okey, itu adalah graf sesaran melawan masa. Baiklah, sekarang ini kita pergi kepada graf yang kedua iaitu graf halaju melawan masa. Graf halaju melawan masa ini membolehkan sasaran halaju dan pecutan sesuatu objek yang bergerak itu ditentukan. Okey, so yang dalam graf halaju melawan masa ini, yang perlu kamu tahu ialah ni keyword ni. Okey, luas di bawah graf halaju melawan masa mewakili sasaran, manakala kecerunan dia mewakili pecutan. Okey, kecerunannya mewakili pecutan. Okey, sekarang ni kita kena huraikan apakah yang digambarkan oleh graf halaju melawan masa ni. Yang pertama daripada asalan ke A, kecerunan adalah positif dan seragam, halaju motosikal bertambah secara seragam, pecutan motosikal adalah seragam. Manakala daripada A ke B, ada tak kecerunan? Tak ada. So dekat sini pecutannya sifar. Okey, pecutannya sifar tetapi halajunya malar, masih lagi tetap sama. Okey. Kita pergi kepada BC. BC kita nampak di sini, okey, berlakunya pecutan. Okey, kecerunannya adalah negatif dan seragam. So halaju motosikal berkurang secara seragam. Okey, cuba kita tengok dekat CD pula, ada tak kecerunan? Tak ada. So ada ke pecutan? Okey, pecutannya adalah sifar. Okey, sebab kecerunannya adalah sifar. So halaju motosikal adalah sifar. Motosikal berada dalam keadaan pegun. Maksudnya dia tak bergerak. Okey, itu adalah graf halaju melawan masa. Ingat ni dulu tak ingat ni tak tahu. Okey, macam mana nak terangkan nanti kamu tak tahu. Okey, jadi kamu kena tahulah. Okey, kecerunan ini diwakili oleh pecutan diwakili oleh kecerunan. Kecerunan graf. Okey, pecutan diwakili oleh kecerunan graf. Manakala luas di bawah graf ni mewakili sesaran. Okey, itu yang kamu kena ingatlah. Kita pergi kepada yang seterusnya.
Okey, baiklah para pelajar. Sekarang ni cikgu nak pergi kepada penyelesaian masalah yang melibatkan graf sesaran melawan masa. Kalau kita lihat pada soalan ini dia melibatkan graf sesaran melawan masa yang mana kita tahu bahawa kecerunan bagi graf sesaran melawan masa itu diwakili oleh halaju. Okey, halaju. Kecerunan graf ini mewakili halaju. Jadi, sekarang ini soalan dia minta sesaran. Okey, so kalau macam ni soalan dia senanglah, kita dah boleh terus pergi kepada masa keempat, okey, saat yang keempat, dan kita sambungkanlah titik dia sampailah kamu kena pada sesaran, kamu dapat 6 Okey, manakala halaju, apa yang perlu kamu buat ialah, ingat lagi tak formula bagi halaju? Halaju sama dengan sesaran bahagi masa. Okey, so sekarang ni dia nak dari masa 3 saat hingga ke 5 saat. So, apa yang boleh kita buat ialah, okay, kita gunakan formula ini. Kita tengok dia punya sesaran pada masa ke-5. 8 kan? Okay. Tolakkan dengan 4. Okay, 4 ni apa? 4 ni sesaran pada 3 saat. Okay, pada 3 saat sesarannya ialah 4. Okey, lepas tu kita carilah pula dia punya masa. Okey, masanya ialah 5 tolak 3. So, kamu dapat 4 meter bahagikan dengan 2 saat. Kamu dapat 2 meter per saat. 2 meter per saat. Ini jawapan dia. Okey. So, kelas, ini adalah graf sesaran melawan masa. Okey, graf di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal di sepanjang litar yang lurus. Kita lihat dekat sini, soalan dia minta berapakah sesaran motosikal itu selepas 4 saat. Okey, selepas 4 saat, jawapan dia 15 meter. Kenapa 15 meter? Kamu tengok dekat sini, kamu buatkan satu garisan sampailah kena pada graf. Okey, lepas tu kamu sambungkan dia dan kita tengok pada sesarannya berapa. So, sesarannya 15. So, dapatlah jawapan 15 meter. Okey, yang seterusnya, berapakah halaju motosikal daripada 6 saat hingga 12 saat? Okey, 6 saat hingga 12 saat. Jadi sekarang ni kita tahu bahawa okey, halaju diwakili oleh kecerunan graf sesaran melawan masa. Okey, jadi kita tahu halaju, dia punya formula, halaju sama dengan sesaran melawan masa. Okey, jadi nak dapatkan halaju ialah macam mana cara dia? Okey, halaju akhir dia, bukan halaju akhir, apa nama ni? Okey, sesaran dia, okey, pada masa ke-12 adalah kosong. Okey, masa ke-15, masa ke-4 adalah 15. Okey, lepas tu kita ambil dia punya masa ni 12 dan 6. So, tolakkan dia, kamu akan dapat negatif 2.5 meter per saat. Okey, maksudnya dia ni bergerak pada arah yang bertentangan. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, itu pergerakan sebiji bola diwakili oleh bentuk graf di bawah. Graf yang diberi ialah graf halaju melawan masa. Okey, so kita lihat di sini, berapakah sesaran yang dilalui oleh bola itu bagi 4 saat yang pertama. Kita tahu bahawa sesaran ini diwakili oleh luas bawah graf. Luas bawah graf. So, kita nampak dekat sini, bagi 4 saat yang pertama. Okey, sini. Di sini kan. So, luas bawah graf. So, jaraknya sini 4. Okey, masanya 4. Okey, dan halajunya 1. So, dapat 4. So, sesaran ialah luas. Okey, luas pada graf ni. Okey, jadi sekarang ni kita pergi pula kepada percutan. Okey, percutan. Percutan dia kata daripada masa 8 hingga 12. Okey, so masa ke-8 hingga 12. Jadi sekarang ni kita lihat percutan daripada masa ke-8 hingga 12. So, kita tahu nak dapatkan percutan, halaju sama dengan masa. Halaju bahagikan dengan masa. Okey. So, sekarang ni kita lihat halajunya berapa? Tengok pada gambar ni. Halajunya
pada masa ke-8 halajunya 3. Pada masa ke-12 halajunya 0. Okey, so kita dapat tengok dekat sini pecutan sama dengan kecerunan graf halaju melawan masa. Jadi, jadi halaju bagi masa 12 saat ialah 0. Okey, tolakkan dengan halaju bagi masa 8 saat 3. Okey, lepas tu 12 saat tolakkan dengan 8. Kamu akan dapat nanti negatif 3/4. Okey, negatif 3/4. So, jawapan dia berlakunya pecutan. Okey, berlakunya pecutan. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, graf halaju melawan masa di bawah menunjukkan pergerakan sebuah motosikal. Tentukan halaju apabila masa 4 saat. So, masa dia 4 saat. Tengok, tentukan halaju pada masa dia 4 saat. So, masa 4 saat, halajunya berapa? Halajunya 10. 10. Cikgu tak pakai baris. Okey, masa 8 saat. Masa 8 saat, halaju dia berapa? 15. Okey. Tengok dekat sini. Betul tak? Betul. Okey, cari sesaran pada selang masa 0 saat hingga 10 saat. Daripada 0 saat hingga 10 saat. Okey, kita nak cari sesaran. Kita dah tahu bahawa sesaran ialah luas bawah graf. So, bila luas di bawah graf, kamu kena asingkanlah. Yang pertama ini kamu asingkan, dia akan keluar bentuk sebagai segitiga. Okey, satu lagi pula segi 4 tepat. Okey, so kita gunakanlah formula luas. Kalau segitiga, 1/2 darab tinggi darab lebar. Okey, so kita dapat berapa? Okey, sekarang ni 1/2 darab 6 darab 15. So, kita potong-potong dia. 1 ni 3. So, kita dapat dekat sini 45 untuk luas segi 3. Okey, untuk segi 4, kamu kena carilah dia punya saiz dia. Okey, berapa dia punya lebar dengan tinggi. So, lebar dia ialah 10 tolak 6. Kamu dapat dekat sini 4. Okey, dan tingginya ialah 15. Okey, so kamu dapat 15 darabkan dengan 4. Dekat sini dapat 4 kan. Okey, kamu akan dapat 60. So, kamu tambahkan dua-dua, kamu dapatlah 105. Jadi, sesaran pada masa 0 hingga 10 saat ialah 105 meter. Okey. Okey, kelas. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. So, cikgu harap kamu dapatlah gunakan ilmu yang cikgu kongsikan sebentar tadi untuk menjawab soalan tentang graf gerakan linear. Sebelum itu, terima kasih cikgu ucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Majlis Guru Cemerlang Melaka dan guru-guru sains Negeri Melaka. Dan jangan lupa cikgu akan sediakan link untuk kamu menjawab soalan pada bahagian description video ini. Sekian, terima kasih.